Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Babu ma ja'a anna al-imama ahaqqu bil iqamati. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, macam biasa setiap Isnin yang ketiga kita akan sama-sama membaca kitab Bahrul Madhi, syarahan kepada hadis Imam Tirmidzi, Mukhtasar Imam Tirmidzi. Jadi dalam kitab ini kita pilih juzuk yang kedua, bicara tentang hukum hakam yang datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Imam Tirmidzi, kemudian jadi mukhtasar, diringkaskan. Jadi dalam bab ini kita bincang tentang salat. Jadi pada perbincangan yang lalu kita dah bincang bagaimana hukum bersabit dengan orang yang sembahyang di waktu-waktu yang dilarang. Rasulullah larang kita sembahyang lepas fardu subuh sehingga terbit matahari. Yang kedua, dilarang kita sembahyang ketika terbit matahari. Yang tiga, dilarang kita ni waktu zawal ni, dah dekat nak zuhur dalam, kalau 2 rakaat nak zuhur tu, itu dilarang kita sembahyang. Yang ketiga, selepas sembahyang fardu asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima, ketika sedang terbenam matahari itu. Cuma yang kita bincangkan dahulu, bagaimana kalau sembahyang itu sembahyang yang dinamakan qadha atau sembahyang sunat yang bersebab, yang terdahulu sebabnya, berlaku sebabnya lebih awal. Contohnya, dia dah masuk masjid, sudah ada sebab untuk tahiyatul masjid. Dia sudah berwudu, sudah ada sebab untuk dia sembahyang sunat wudu. Boleh tak dia sembahyang di waktu larang itu? Jawapannya hadis, boleh. Berdasarkan beberapa hadis Nabi, perbuatan Nabi sendiri. Rasulullah pernah qadha ba'diyah zuhur selepas sembahyang fardu asar. Nabi sendiri buat. Seorang lelaki datang sembahyang subuh dengan Rasul. Lepas sembahyang subuh dia bangun, Nabi kata, bukankah kamu tadi sudah sembahyang dengan saya? Dia kata, ya. Tapi ya Rasulullah, saya tertinggal qabla subuh tadi. Dia sembahyang selepas fardu subuh, sedangkan itu waktu dilarang. Menunjukkan dibolehkan kalau sembahyang sunat itu bersebab dan terdahulu sebabnya, sudah berlaku sebabnya.
Adapun sembahyang sunat yang bersebab tapi sebabnya belum lagi berlaku, macam sembahyang hajat, solat istikharah, solat sunat, apa lagi? Solat-solat sunat yang bersebab tapi belum berlaku, umpamanya solat sunat ihram. Itu semua dilarang kita melakukannya di waktu-waktu yang ditegah, yang dilarang oleh Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan itu waktu haram. Itu jelas, kita dah ulang 2-3 kali tajuk itu. Sambung hari ini, bukan sambung, lompat hari ini. Bagi muka surat 131, nanti tanda kan mana kita dah baca, mana belum baca. Sebab selepas tajuk hadis dia bincang tentang azan, macam mana syariat azan itu berlaku, bagaimana cara azan, supaya kita ikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bab azan, ya. Hari ini kita bukan nak cerita bab azan, kita nak cerita satu bab dalam hadis Nabi. Babnya babu maja'a annal imama ahaqqu bil iqamah. Bab ke-34, bab yang telah datang ia bahawasanya imam itu lebih mustahak, yakni yang berhak dengan qamat. Ni kita ni biar ikut kaedah. Siapa yang boleh azan, siapa yang boleh beri arahan qamat. Ya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Dah qamat cari imam, mana imam? Siapa nak jadi imam? Itu namanya tak ikut kaedah. Bukan salah kita pakai kasut dengan pakai stokin, mana dulu? Boleh pakai kasut dulu, stokin kemudian, boleh, siapa nak marah? Itu awak kasut. Kita ikut kaedah lah. Pakai seluar dalam dulu ke seluar panjang dulu? Pakai seluar dalam dulu lah. Pakai seluar panjang sama seluar dalam, boleh. Itu mazhab Superman. Siapa nak marah? Lagi pejabat macam tu. Kita orang panggil tak ikut kaedah, begitu ya. Allah Rabbi, itu namanya kaedah. Tak salah. Qala musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, hadisnya an Jabir ibni Samurata yaqulu kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu, hadithun hasanun sahih. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata beliau, adalah tukang bang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambat ia, maka tiada qamat ia muazzin Nabi hingga apabila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh telah keluar baginda. Qamatlah ia Bilal tadi akan sembahyang waktu melihat ia Bilal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis hasan lagi sahih. Ini yang dilakukan, ya, yang punya sunnahnya begitu. Dan cari imam dulu baru qamat. Begitu juga Bilal, kita kalau jadi Bilal kat surau masjid, jangan qamat lepas tu nunggu lama. Biar imam baru naik tangga, imam tua dah. Masjid 2 tingkat. Bilal qamat, imam baru naik tangga, tercungap-cungap imam. Sial dia meninggal orang tua tu. Ini adab dengan adab. Ya saudaraku, adalah kehendak bab ini ialah mahu menyebutkan dan berkhabarkan, nak bagi tahu, bang itu, azan itu perintah tukang bang, itu kerja tukang azan. Yakni bila-bila dia nak bang, tak berhajat menanti izin siapa-siapa. Itu namanya power of Bilal. Memang bidang tugas dia. Ya, bersalahan dengan iqamat,
maka tak boleh dia Bilal tadi qamat dengan sekendak hatinya menurut barang mana waktu, bahkan mahulah dengan suruh imam, perintah imam dan izinnya imam. Yakni nampak imam sudah sedia beradab kepada sembahyang, atau nampak telah suka imam kepada qamat, bolehlah qamat. Itulah makna imam lebih mustahil, imam lebih berhak dengan qamat. Jadi azan tu hak Bilal, qamat itu hak imam. Jangan pula Bilal arahkan imam dia tunggu arahan imam, ya. Yakni qamat itu, Bilal tu kalau nak qamat menanti, tunggu arahan, suruh dan sukanya, adakah imam tu dah ready. Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis. Hadis ni adalah perbuatan Rasul. Apa yang diperkenankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini. Kata Imam Tirmizi, an Jabir ibn Samurah yaqul kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Diriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabat mulia namanya Sayyidina Jabir bin Samurah, katanya adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa tukang azan zaman Nabi? 4 orang. 4. Seorang namanya yang paling master dia Sayyidina Bilal bin Rabah, waktu bagi Bilal. Seorang yang kedua namanya Abdullah bin Umi Maktum. Yang 3, 4 homework di rumah. Yalah, asyik ustaz dia bagi, itu tak ingat. Okey. Allah hadirin hadirat, ada 4 orang muazzin sama Rasul. Yang popular Bilal je. Sebab itu bila bincang dulu kan dulu kan sibuk. Biar kalau kita makan azan, teruskan makan. Tak apa, sebab Nabi pernah sebut kalau Bilal azan terus makan. Itu azan subuh zaman Nabi 2 kali tau. Yang Nabi kata teruskan makan tu azan pertama. Ini dia berasa azan kedua makan lagi. Itu azan tu dah masuk subuh, tak boleh makan. Yang sedap tu dia buat kenyataan, boleh selagi Bilal tak habis azan. Pak, kalau Bilal tu azan slow meluk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, slow je. Surau sebelah dah habis azan, 5 minit surau sebelah habis. Rupanya dia pakatkan Bilal panjang sikit azan. Aku nak sahur dia. Ini mana mazhab pakai ni. Waktu dah ngaji hadis tu dia habis, dia ngaji sikit dah dia betul Imam Syafi'i tak betul. Macam dia seorang jumpa hadis, Pak Imam Syafi'i, ulama Syafi'i tak jumpa hadis. Kita jelaskan balik baru dia faham. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ngajar lama bukan marah ni. Kadang-kadang macam dia mengamalkan hadis. Itu yang geram tu. Oh, ini hadis Nabi. Nabi kata kalau azan teruskan makan. Tengoklah siapa yang azan tu. Azan pertama. Waktu muazzin zaman Nabi ada 4 orang. Nabi kata kalau sudah azan Ibnu Maktum berhenti. Allah, tajuk ni. Ini cerita azan. Ini nampak remeh tuan-tuan, sebab kadang-kadang ini menyalahi. Macam nanti saya nak cerita Bilal bangun-bangun soft, tak kena. Tugas Bilal azan je, qamat aja. Itu pun tunggu perkenan imam. Imam kata qamat, dia bangun, qamat lah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini bangun soft. Itu kerja imam, bukan kerja Bilal. Itu kerja imam, betulkan soft. Dia pula soft,
Yang seronok saub pula. Ini kena betulkan balik lah, sebab hari ni dah jadi satu trend pula kita saub. Itu bukan kerja Bilal. Kerja Bilal qomat dia. Qomat kan mula dengan Allah Akbar, Allah Akbar. Orang dengan Allah Akbar orang bangkit lah. Sebab tu nanti dia nak suruh bangkit dulu. Nanti kita jumpa sunat bangkit ni masa bila. Qomat ni masa bila sunat bangkit. Dia ada 3 tempat sunat kita bangkit ni. Ya, ikutlah jawapannya di akhir rancangan. Itu pun kesempatnya kamu. Kalau jumpa tak jumpa lain rancangan lah. Baik, balik hadis tadi. Jadi kata Jabir bin Samurah adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumhilu ni maknanya melambat, bukan melambat-lambat. Maksud lambat ni tidak iqamat sehinggalah mereka menanti fala yuqimu, mereka takkan dirikan qomat itu hatta sehingga mereka itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi imam. Sesungguhnya telah keluar baginda dari rumahnya, qamatlah Bilal akan sembahyang. Pada waktu nampak Bilal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini hadis yang bertaraf hasan, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hampir dengan makna yang serupa. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam babu mata yaqumun nas lis-shalah, dalam bab bilakah berdiri orang untuk sembahyang itu. Jadi kita baca ni adalah mukhtasar Sahih Tirmizi. Ya, kita tak baca kitab Sahih Bukhari, kita tak baca kitab Sahih Muslim. Baik, maknanya hadis ini disebut dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Kemudian 154, qamat dengan perintah imam. Kata Abu Isa Tirmizi telah berkata setengah daripada ahlul ilmi, yakni alim ulama, bahwasanya tukang bang muazzin itu mustahil, yang berhak bagi muazzin bang itu kerja Bilal. Maka bolehlah dia Bilal ni tadi bang dengan tiada suruhan perintah imam. Dan imam itu pula lebih mustahil, imam itu berhak dengan iqamat, yakni tiada boleh iqamat melainkan dengan izin imam dulu. Dan telah datang beberapa hadis bertali temali dengan bab ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ya, bab berhubung dengan ni adab-adab bagi orang yang jadi Bilal. Ya, antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, al-muadzin amlaku bil adzan. Muazzin tu, tukang azan itu, Bilal tu dia berhak terhadap azan. Wal imamu amlaku bil iqamah, sedangkan imam itu dia berhak dalam urusan iqamat. Maknanya Bilal nak azan tak payah tunggu arahan imam, tu kerja dia, hak dia. Kalau imam halang pun dia punya hak. Tetapi nak qamat itu hak imam, maka Bilal tak boleh qamat sehinggalah diperkenankan oleh imam dengan izin imam. Ini disebutkan dalam hadis-hadis. Kata Syekh Marbawi, bertali temali hadisnya, antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka telah dipertentangkan oleh ulama, yang dapat dilihat pertentangan ini dalam syarah Muslim bagi Imam Nawawi. Maknanya pun begitu, kita boleh lihat perbahasan bagaimana ulasan para ulama dalam masalah ini. Baik, ini ingat beberapa adab berhubung dengan masalah iqamah. Kemudian 155, waktu berdiri sembahyang apabila Bilal qamat. Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan, berbeza pendapat alim ulama dari kalangan salaf. Salaf ni ulama dipanggil salaf as-salih,
kurun 300 awal Islam yang dinamakan sebaik-baik zaman dan kurun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka ni hampir dengan Nabi, hampir dengan zaman Nabi. Jadi mereka lebih mendapat maklumat yang jelas bagaimana hadis-hadis Rasul. Maka berbeza pendapat ulama-ulama salaf berhubung dengan bilakah waktu berdiri sembahyang bila Bilal sudah qamat. Bersalahan ulama dan kalangan salaf dan mereka yang kemudian daripada mereka itu dipanggil zaman khalaf. Bilakah berdiri orang sembahyang dan manakala waktu bilakah mengangkat takbir imam. Maka di sisi mazhab kita Syafi'i rahimahullah dan satu taifah, satu kumpulan kecil mengatakan bahawasanya disunatkan jangan berdiri seorang itu hingga habis tukang bang muazzin daripada qamat baru bangun. Itu mazhab Syafi'i. Dan telah diambil oleh Qadhi Iyad daripada pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan sekalian ulama akan bahawasanya disunatkan berdiri apabila mula-mula tukang bang muazzin tadi qamat. Dan adalah Sayyidina Anas rahimahullahu ta'ala bangun ia apabila tukang bang muazzin berkata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dan dengan dialah pendapat inilah yang diikut berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kata Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi radhiyallahu anhu, dan segala orang di negeri Kufah, Kufah di Iraq itu, berdiri pada saf apabila menyebut atau mengucap iqamat tukang bang muazzin pada katanya hayya 'ala sholati hayya 'alal falah. Maka apabila berkata muazzin qad qamatis shalah qad qamatis shalah, imam pun mulalah mengangkat takbir. Dan kata jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, tidak boleh mengangkat takbiratul ihram imam tadi sehinggalah selesai tukang azan muazzin daripada qamatnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, tajuk ini simple saja, tapi inilah namanya adab. Supaya kita jangan menyalahi adab. Adab itulah yang mencantikkan amal. Macam saya dah ulang-ulang kata, kita sembahyang ni pakai baju biar kemas, itu adab. Tak salah nak pakai baju Manchester, masalahnya imam Liverpool. Mau dia, tak mau dia, mufarakah ni. Allah Rabbi. Satu, yang keduanya masalahnya pakai baju Manchester, setan tu. Pegang tombak atau bawa sembahyang tu sah sembahyang, tapi adab kita. Adab dengan Allah Ta'ala. Allah tak salah pakai baju Megadeth, gambar setan, keromok, Def Leppard, you know. Kena beli baju gaya tu. Dulu kan baju Liverpool, dulu kan penaja utama kalau sebab dulu kan. Ya, fan Liverpool, sekarang sedang tinggalkan. Nak ikut hijrah sama dengan siapa tu? Bukan salah tu. Mana. Allah Rabbi, nak sebut tak salah, tapi adab kita. Biarlah kita ni punya adab dalam ibadah, itu yang mencantikkan ibadah kita. Pada mana rahmati Allah, waktu orang puasa dia kena jaga adab dia, jaga mata, jaga telinga, jaga pakai, jangan makan minumnya. Ini pakai tak? Itu semalam dipanggil tu, saya jumpa satu pakcik tu, bulan Ramadan pakai kain skirt kembang. Islam juga masalahnya adab kita sedang ibadah kepada Allah Ta'ala. Tutup aurah. Kalau di Indonesia tu patung pun ditutup tau. Itu pelacur siang hari tak bisa pak, malam bisa. Oh, punya ini Ramadan pak, Ramadan tak bisa siang hari pak. Hormat pak. Pelacur tu. Nauzubillah min dzalik. Allah Rabbi.
Allah Rabbi, ini adab. Semalam jumpa seorang pakcik ambil zakat dekat, dia kata dia buka dekat mall. Dia kata bagus juga, dia kata yang datang tu macam-macam orang Ustaz yang pakai seluar pendek pun ada, tapi nak menunaikan rukun Islam yang keempat, bayar zakat seluar pendek. Sah zakat dia bukan tak sah. Adab kita kan, kita ibadah, itu namanya adab kita. Dari sembahyang macam tu jugalah. Jadi qomat ni tugas Bilal, azan tu tugas Bilal, qomat itu mestilah dengan izin dan perkenan dengan persiapan imam. Sebab itu seorang Bilal tak boleh azan, tak boleh qomat sehingga pastikan sudah ada imam. Ya, ini adab kita. Maka Nabi kata al-muazzin amlaku bil azan, kata Sayyidina Ali, al-muazzin amlaku bil azan wal imam amlaku bil iqamah. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam bab azan ini kita dah sebutkan tadi, tugas imam yang membetulkan shaf. Satu imam sebut shaf, tu imam, bukan Bilal. Jadi Bilal kalau imam sudah suruh iqamat, bangun terus. Iqamat dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya iqamat, bukan shaf. Ada tempat pula Bismillahirrahmanirrahim, ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bukan nama Quran suai iqamat. Tuan-tuan tahu apa hukum baca bismillah iqamat? Makruh. Sebab tak sabit hadis yang kita nak qomat kena bismillah dulu. Ini bukan marah ni. Bila kita ajar dia kata bab azan je. Adab je. Tu kalau syekh-syekh datang negara Arab marah dia, kau tak ngajar orang sini azan ke, dia kata. Nak azan bismillah pula, nak qomat bismillah ni. Kita orang yang kena marah ni. So kembangkan agama, tak kembang saudara agama, tak jaga. Masalah jemaah kita ni tak nak belajar pula, nak pakat reti lah, itu masalah. Itu yang naik shaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya shaf-shaf ni dia tanya. Dan saya pun heran bila mula Bilal suruh betul shaf ni. Sebab masa saya budak tak ada adik tak tahu adik budak sejak bila. Yang budak sejak 60-an tak ada, sejak 70-an tak ada, 80-an tak ada, 90-an tak ada. Saya tengok 2000 ke atas. Mana datang ni? Mana datang ni semua ni? Dia ikut-ikut nanya ni. Ya. Dia ikut-ikut ni sebabnya mazhab Hanafi dia suruh buat soft dulu baru dia qomat. Jadi saya tahu daripada mana, tapi jangan kecil hati saya cakap. Datang daripada orang kita yang pergi ke India. 40 hari ke 4 bulan dia bawa balik. So betulkan soft bawa qomat. Itu mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Dah baca tadi kan tadi kan? Kata Imam Abu Hanifah, berdiri soft dulu barulah mengucap qomat oleh muazzin. Ya. Berdiri pada soft apabila mengucap qomat itu pada hayat as-salah halat. Okey. Tapi memang mazhab Hanafi begitu dibuat. Itu kalau Pakistan, India saya tengok dia buat soft dulu buat qomat. Tapi kalau tentang Mekah ada dia buat soft dulu. Ada bila kata soft Mekah Madinah tak ada. Negara Arab tak pernah ada je. Syria kita belajar Syria tak ada. Saya ke Yaman tak ada. Ni Malaysia ni soft bilang. Jangan buat ni. Surau saya tu saya tegur, alhamdulillah tak buat dah bilangkan. Salahnya sebab apa dia tu? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i bila sunat kita bangun tadi ada 4 keadaan. Ada 3 keadaan. Pertama, sunat bangun ketika Bilal kata hayya 'alal salati hayya 'alal falah, bangun. Pendapat kedua kata bangun ketika Bilal menyebut qad qamatis salatu qad qamatis salah. Pendapat ketiga kata bangun ketika selesai qomat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah, baru bangun. Ada yang tanya soalan pula, kalau begitu macam mana saya nak rebut soft depan, dia kali duduk depan, tu dia. Faham abang belakang? Ialah sembahyang sunat kat depan. Saya pun heran kenapa orang Melayu kita kalau main sunat mau kat belakang. Apa hal? Main sunat kat depan kan bagus atas soft pertama tu. Orang qomat tu bangun dia duduk situ. Kan disuruh ini tak baca lagi bab suruh
kelebihan saf pertama ni. Sampai Nabi kata kalau tahu kelebihan saf pertama ni, sanggup berebut. Kalau cabut undi lah. Yalah tuan-tuan, pasal tak tahu. Nabi kata kalau dia orang tahu kelebihan saf pertama, berebut. Yalah tak tahu. Coba balik sekarang, kita tak rebut, orang saf pertama jiwa kuman. Siapa saf pertama tadi? Ambil Lamborghini seorang seputih. Kalau aku tahu, pasal tak tahu je. Sekarang asal komat kita tak lambat je, tak rebut. Buat kuman. Siapa saf pertama tadi, ambil geran tanah Banglo seorang seputih. Kalau aku tahu tadi, betul lah Nabi kata kalau tahu berebut. Tak tahu, sekian saja. Ya, itu namanya khomat. Okay. Jadi ingat 3 keadaan. Maka ulama Syafi'i jelaskan begini, 3 keadaan ini sebenarnya tengok situasi kita. Kalau kita orang yang muda, sihat, agresif, sunat kita bangkit setelah selesai khomat. Sunat kita bangkit setelah selesai khomat. Itu kalau kita muda. Tapi kalau kita sakit lutut, dah pengkat itu, sunat bangkit ketika qad qamatis solah atau qad qamatis solah. Bangkit awal sikit lah. Tapi kalau jenis sakit pinggang dah, itu pada hayat solat tu bangun lah. Sebab baru nak angkat lutut kanan, lutut kiri, tolak betul. Itu kalau kita baca Fatihah baru selesai itu kan. Tu bangun awal sikit, dia bangun awal sikit. Jadi 3 keadaan ya. Inilah yang disebutkan bagaimana kita memahami kaedah dalam masalah azan dan iqamat ini. Jadi jelas di dalam hadis ini, bagi orang yang nak azan itu hak Bilal. Sebab tu walaupun Nabi sebut kalau lau ya'lamun nas, kalau orang tahu kelebihan azan dan iqad dan saf awal, atau mereka akan berebut untuk melakukannya, walaupun terpaksa cabut undi. Itu azan yang dimaksudkan azan di tempat yang tidak ada Bilal yang dikhususkan, macam suara tuan-tuan ni. Ini boleh sebut azan asar ni. Tapi kalau Bilal kat rumah kita tu, suara masjid, jangan tuan-tuan nak berebut. Dia dah memang dikhususkan. Bertumbuk dengan imam pula, jangan bertumbuk dengan Bilal. Itu tugas Bilal azan ya. Jadi daripada hadis ini Nabi SAW disebutkan inna Bilalan yu'adzin bilail, bukan situ. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah bahawa Bilal di zaman Nabi takkan azan sehinggalah mereka melihat Rasulullah dengan izin Nabi, barulah mereka iqamat gitu. Itu Nabi jadi azan tugas Bilal, iqamat itu hak imam. Dan juga diambil daripada suatu hadis Nabi SAW. Satu hari Rasulullah berada di luar kota Mekah, kota Madinah. Bilal sudah azan kerana ada urusan yang Nabi perlu selesaikan, bukan luar kota Madinah lah, di luar daripada kawasan Masjid Nabawi itu. Jadi Bilal sudah azan. Jadi Bilal ditunggu Rasulullah tak sampai-sampai lagi. Dan Bilal tidak akan iqamat selagi tidak menerima arahan imam, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lama tunggu, jemaah pun dah siap-siap. Lalu Sayyidina Bilal pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, tanya, nak qamat atau nak tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana dah lama, lalu kata Sayyidina Abu Bakar, qamat. Di sini ulama mengambil faham, satu, kita ada imam. Kedua, kita kena ada pembantu imam. Yang pertama. Yang keduanya, nak qamat itu adalah hak imam. Bila imam tak ada, cari dulu siapa nak jadi imam, baru qamat. Bukan qamat baru cari imam. Ini biasa lah. Siapa imam? Cari imam dulu baru qamat. Itu yang Bilal buat. Bila sudah iqamah, Sayyidina Abu Bakar naik jadi imam. Ketika diangkat takbir, Rasulullah pun sampai. Nabi segera pergi saf belakang Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar melihat kelibat Rasul dah angkat takbir, lalu Sayyidina Abu Bakar pun berundur ke belakang.
Nabi takbir dah. Nabi pun ke depan. Ini dipanggil istikhlaf dalam solat. Boleh berlaku. Kan ada bab di dalam ni. Bab istikhlaf ni, kita bertukar imam dalam solat boleh. Dengan syarat imam di belakang kita lebih bagus daripada kita. Kita jadi imam tanah haram Malaysia, belakang imam tanah haram Kah. Kita imam tanah haram Malaysia, tak sama kan? Tanah haram Malaysia haram sungguh kan? Tanah haram Mekah tu mulia sungguh. Jadi kita pun baca kiraat kita lain, kiraat dia lain, kita pun undur ke belakang. Boleh. Itu namanya bertukar imam. Jadi yang tak disebut dalam hadis itu bahawa Bilal dia tidak akan iqamat sehinggalah sudah melihat arahan imam dan juga melihat ada siapa yang nak menggantikan imam, nak untuk jadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi ini namanya adab. Maksud dalam bab adab ini kita kena ingat siapa yang berhak dalam sesuatu urusan, serahkan hak dia, jangan kita ambil. Begitu juga hari ini kita dalam bab zakat umpamanya. Saya nak ingatkan dalam bab zakat ini tentang siapa yang berhak bayar zakat. Yang berhak bayar zakat ialah orang yang menanggung nafkah. Maka ayah bayar zakat untuk dirinya kalau dia berkemampuan. Kalau dia ada kemampuan lebih lagi, bayar untuk isterinya dan untuk anak-anak di bawah nafkahnya. Itu namanya hak ayah. Bagaimana kalau ayah itu tak ada kemampuan, ayahnya miskin tapi istrinya banyak duit? Istrinya gaji besar, suami tak kerja. Siapakah yang berhak untuk membayarkan zakat? Anak-anak, isteri dan suami tadi. Ini namanya kita kena kenal pasti. Ini hak siapa, tugas siapa sebenarnya bayar zakat. Adakah isteri boleh bayar zakat suami yang miskin? Ada ke tak ada ni? Ada. Suami tak kerja, isteri kata, bang, abang tak ada kerja dah bang, gaji saya dah cukup 20,000 ni. Abang hantar anak ke sekolah, abang hantar saya kerja bang. Oh, kalau bini saya macam tu, memang saya berhenti subuh. Tapi masalah bini kita tak macam tu pula. Gaji 20,000 saya 30,000 cukup lah. Apa kan kita hantar anak ke sekolah, kita hantar isteri kita pergi kerja. Lepas tu kita pun main golf. Contoh kan, main bowling ke apa ke. Yalah. Jadi suami tak ada pendapatan. Jawapannya, kalau suami itu miskin, dia bayar untuk diri dia pun tak mampu, dia tak perlu bayar. Dia pertama kena utamakan diri dia. Maka isteri yang ada pendapatan hanya perlu bayar zakat fitrah untuk dirinya sahaja. Sebab dia mampu. Dia tak perlu bayar zakat suami dan anak bawah tanggungan dia. Bukan dia tanggung nafkah anak dia, itu suami yang tugas, cuma dia bantu suami. Itu namanya jangan kita ingat kita boleh overrule orang perempuan nak bayar zakat suami. Kalau isteri nak bayar zakat suami tu, ingat tu tugas suami dia yang berkemampuan. Sebab tu kita kalau ada anak-anak yang dah bekerja, adakah kita perlu lagi bayar zakat fitrah anak-anak kita? Saya tanya. Siapakah hak siapa? Jawapannya, hak dia bayar dia sendiri sebab dia ada pendapatan. Kalau kita bayar juga zakat fitrah anak kita yang dah kerja tu, tak sah. Apa ramai orang buat sekarang? Ini dipanggil mengambil hak orang. Itu hak dia, tugas tanggungjawab dia. Hak tu tanggungjawab dia. Begitu sebab kita ditanggung nafkah anak kita sampai umur berapa tahun tuan-tuan dalam fiqh. Kita menanggung nafkah anak kita hanya sampai usia balik. Dia dah balik, dia patut cari nafkah sendiri. Tetapi waktu anak kita balik 15 tahun, dia bawa ambil PMR. Dulu PMR, sekarang tak tahu apa dia, PT3 kat pentah, lantak lah orang sekolah ni. Sebab menteri asyik tukar pening gitu ya. Okey, dulu kita ambil SRP, PMR, PT3. Jadi baliklah, lulus, abah izinkan sambung form 4, form 5. Oleh kerana kita izin, wajib tanggung nafkah dia.
Dia tak ada pendapatan sebab dia sekolah, maka kita kena bayar zakat fitrah dia, sebab kita tanggung nafkah dia. Anak tadi lulus SPM, masuk universiti, kita tanggung nafkah dia lagi. Kita izinkan dia belajar, kita tanggung nafkah dia kerana kita izinkan. Maka kita bayarlah zakat fitrah. Itu pun dengan syarat kalau anak kita tadi tidak ada pendapatan dia sendiri. Kalau dia ada pendapatan dia sendiri, dia masuk universiti, tapi dia ada pendapatan dia. Contohnya anak kita ni ada pinjaman PTPTN yang kalau kita tak bagi duit pun dia boleh survival dengan duit PTPTN dia. Maka dia bayar zakat sendiri. Kita tak boleh bayar zakat dia. Kalau kita bayar pun boleh dengan syarat minta izin dia, beritahu dia. Itu hak dia, itu tanggungjawab dia. Kalau kita tak beritahu dia, kita bayar kan tak sah. Ini banyak orang buat sebab anak kerja kat 7-Eleven. Anak perempuan yang kerja 7-Eleven, bapak bayarkan zakat anak. Memang anak tu bawah tanggungjawab dia lagi, tapi anak tu dah ada duit pendapatan dia. Macam budak PTPTN tadi, walaupun duit tu duit pinjaman, bila pinjam kan namanya duit kita, cuma kita berhutang dengan PTPTN. Lepas tu hutang tu pula katanya nak dilupuskan, sampai sekarang tak lupuskan, dimaklumkan je lah. Ini beritahu je contoh. Tajuknya bukan situ, tajuknya tu dia ada pendapatan dia, boleh. Begitu juga tanggungjawab ni, hak ni kena ingat. Hak bilal, hak imam, jangan dilangkau tugas-tugas ni. Begitu juga bagi seorang suami isteri yang bercerai. Isteri yang bercerai masih dalam iddah, nafkahnya siapa tanggung? 3 bulan tu suami. Maka kalau bulan Ramadan ni masih dalam iddah, zakat fitrah tu siapa yang patut bayar? Suami. Ini dia buat tak boleh. Saya dah bercerai dengan dia, Ustaz. Lain kali cerai kau budget 3 bulan sebelum Ramadan. Ataupun buat macam Samsul. Samsul bila bicara? Tak tahu. Sebab ada orang tunggu datin tu. Allah tu ambil edah dia. La ilaha illallah. Baik. Nanti nak sebut pada kita tu tanggungjawab tu. Sebab tu kalau tanggungjawab suami bagi nafkah, suami tak ada pendapatan, isteri ada pendapatan, isteri hanya bayar zakat fitrah diri dia saja. Malah boleh tak isteri bayar zakat fitrah kepada suami yang miskin? Jawapannya boleh. Dengan syarat kita ni tak boleh bagi zakat fitrah ke zakat harta ke kepada orang yang kita tanggung nafkah. Tak boleh, tak sah. Orang kampung saya sebut itu namanya take for granted. Ya, anak kita sekolah, anak kita masih belajar, kita nak bagi zakat pada dia, umpamanya zakat pendapatan ke zakat harta, tak boleh. Tapi oleh kerana isteri ada pendapatan, dia tak tanggung nafkah suami, boleh dia bayar zakat ke suami tu, boleh. Dengan syarat asnaf suami dia tu. Ya, ini namanya tanggungjawab. Hak-hak tu mesti kita kena pasti. Okey. Ya. Kalau mak dengan ayah kita, mak dengan ayah ni tengok kalau dia ada pendapatan dia sendiri. Ya, kalau kita tak survival pun cuma kita bagi itu namanya tanggungjawab anak pada ibu lah. Ya, tapi dia boleh survival. Yalah, mak dia jusat C, bapak dia jusat A. Itu pencen berbanyak tu. Jadi sendiri ayah bayar zakat mak. Itu dia ada pendapatan. Tetapi kalau mak kita, ayah kita memang kita tanggung nafkah dia kerana hidup susah, itu kita lah bayar. Kita bayar zakat dia kerana bawah nafkah kita lagi. Dia sebab nafkah ni dia ada nafkah usul, ada nafkah dipanggil furu'. Nafkah usul ni dia ada syarat dia kan. Kalau dia tak ada pendapatan, memang kita kena tanggung lah, wajib tanggung. Cuma hari ni kita bagi duit bulan-bulan kat mak kita tu atas dasar kasih sayang, kewajipan kita pada mak ayah tu. Baik, ini namanya tugas. Jadi kesimpulan yang saya nak buat lepas ni, tuan-tuan pesan, kalau tuan-tuan jadi bilal di sebuah masjid, tuan-tuan pastikan tuan-tuan amalkan sop terus depan mat tu.
Tahu dah orang nak bangun dia. Jangan kita sebut lagi soft, itu memang tak menepati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua nanti masuk dalam azan ni pun kena ingatkan juga. Azan ni orang kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan tambah dengan waw. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang betul. Ada setengah bilan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu wa itu menyalahi apa yang diajar oleh Rasulullah. Berbeza dengan tahiyat. Tahiyat kalau tuan-tuan tak sebut wa asyhadu, tak sah pula tahiyat. Jadi tahiyat tu kena asyhadu an la ilaha illallah kena ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia ada dipanggil Arabitah dia kata. Tapi qamat jangan. Maksud dengar dan bila kena asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah azan macam. Qamat dan tu salah. Ini nampak simple. Itu namanya kita kena buat ikut betul-betul. Dan biar bunyi betul-betul. Ini kadang bunyi Melayu satu tempat tu dia bukan bilang tapi dia nak azan. Sekali dia qamat, katka mati salah, katka mati salah. Pas siapa mati betul? Dah katka mati salah. Allahu akbar, Allahu akbar, akbar pula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ini saya pergi masjid India tu, elok pula India tu qamat. Yang kita balik India qamat dah India pula. Bukan marah tuan-tuan, baguslah nak pergi dakwah tu, tapi janganlah bawa pada bukan balik tu. Allahu Rabbi. Mana tajuk kita? Habis dah tajuk sekarang saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah rahmati perbincangan kita pada tengah hari ini, supaya kita boleh ikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus salat. Jadi bila imam kata aqimus salat, apa orang bilang qamat?